Ada seorang lelaki yang datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari penghakiman. Dan perbuatan amal buruknya ditimbang. Dan dia sangat besar dan sangat berat. Dan dia ditanya, adakah kamu nafikan mana-mana di antaranya? Adakah kamu mempunyai alasan-alasan atau sebab-sebab? Dan dia berkata, tidak ya Rabb. Adakah semua ini tidak tepat? Adakah penulis yang menuliskan perbuatan kamu semua ini, adakah mereka menulisnya dengan tidak betul? Tidak ya Rabb, saya bersumpah itu tepat, semuanya baik dan betul belaka. Kamu mempunyai satu perbuatan amal baik. Bawalah perbuatan amal baik itu. Dan sehelai kertas yang mempunyai kalimah di atasnya, itu saja. Dan mereka meletakkan kertas itu di sisi sebelah dan ia melebihi beratnya semua yang lain. Ia lebih berat dari semua yang lain. Dalam hadis ini, Nabi SAW memberitahukan kita. Terdapat dua perkataan yang ringan di lidah, tapi sangat berat pada timbangan. Dan ia sangat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Habibatani ila Rahman. Ar-Rahman yang menunjukkan cinta, kasih dan penjagaan dan belas kasih benar-benar menyayangi akan perkataan-perkataan ini. Apakah dua perkataan itu? Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Tapi izinkan saya memberitahukan anda, bukan pada lidah yang berat pada hari penghakiman kelak. Sebaliknya, hati anda itu. Kata-kata ini dan kata-kata Allah Subhanahu wa taala apabila mereka hanya dikatakan pada lidah saja, dari lidah saja, ia tidak bermaksudkan apa-apa pun. Tapi apabila lidah itu dapat disambungkan ke hati anda, ia bermaksudkan sesuatu. Anda tahu subhanallahi wa bihamdihi. Pada dasarnya mengatakan betapa sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana tidak kira apa keadaan pun, saya berterima kasih, bersyukur kepadanya. Dan saya menghargainya dan saya memujinya segala pujian. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Saya berterima kasih dan bersyukur kepadanya. Dan segala pujian baginya Subhanahu wa taala. Dan ini semua pada dasarnya subhanallahi wa bihamdihi. Okey, sekarang anda dan saya melalui beberapa situasi sukar dalam hidup. Dan apabila keadaan menjadi sukar, perkara-perkara yang tidak sempurna terjadi, kan? Maka kadang-kadang kita cenderung untuk menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pula Allah Subhanahu wa taala melakukan ini kepada aku? Kenapa aku harus melalui hal ini? Kenapa aku harus mengatasi kesakitan ini? Orang itu kan jauh lebih buruk perangai daripada aku dan mereka dapat lepas dari segalanya. Dan aku, tengoklah aku ni. Kenapa Allah Subhanahu wa taala terus menyiksa aku berulang-ulang kali dan lagi? Ini nampaknya macam tak adil lah. Okey, apabila anda mempersoalkan keadilan Allah Subhanahu wa taala macam itu, anda ni sekarang sedang menganggap Allah Subhanahu wa taala kurang sempurna. Ma'azallah. Anda sedang menafikan kalimah subhanallah. Apabila anda mempersoalkan dan mempertikaikan seperti itu, fikiran anda, hati anda sedang hilang sesuatu kenyataan dan hakikat bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dikritik. Semua yang dia Subhanahu wa taala lakukan adalah sempurna. Jadi untuk mengatakan sahaja subhanallah adalah sesuatu yang lain. Sebaliknya, untuk merasai dengan hati sepenuh-penuhnya subhanallah sangat berat dalam timbangan. Merasainya dalam semua keadaan ini adalah perkara yang berbeza sama sekali. Wa bihamdihi, dan tidak kira apa yang saya lalui pun, apa sahaja yang anda lalui, walaupun ada sebab untuk saya mengadu ke, komplain ke, dan menangis ke, dan mengkritik ke, dan ada tekanan ke, dan mengalami kegelisahan ke, walaupun begitu, namun begitu satu-satunya perkara yang datang dari hati saya untuk Allah Subhanahu wa taala adalah segala pujian dan terima kasih dan syukur. Saya amat positif terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak kira apa benda yang negatif selubung diri saya pun, dan sekiranya anda dapat melakukan itu, memang hebat. Kerana itu sangat berat untuk timbangan kelak. Subhanallah. Dan kemudian yang berpasang dengannya, subhanallahil azim. Betapa sempurnanya Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, maha esa. Maknanya tidak pernah anda fikirkan atau merasakan atau mengatakan apa-apa pun yang akan mengambil dari kehebatan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala.
Anda tak mengadu dan komplain tentang Allah Subhanahu Wa Taala atau bercakap tentang Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang tidak sesuai. Anda tahu tak, orang mempunyai pelbagai jenis cara dan hubungannya dengan Tuhan. Rakan-rakan Kristian saya akan berkata, "Alah, saya agak marah pada Tuhan lah sekarang. Ya, dulu kita berkawan baik sebelum ni, tapi sekarang tak sangat. Ya, akhir-akhir ini dia tidak mendengarkan akulah." Subhanallah. Dan ada tradisi kepercayaan yang lain, di mana Tuhan adalah kuat, hebat, menakutkan, tinggi dan suci. Dan anda tidak bercakap tentang Tuhan kecuali jika anda takut. Sebaliknya, Islam adalah gabungan kedua-dua perkara itu. Kami rapat dan intim di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mempunyai kasih dan sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita juga menghormati Allah Subhanahu Wa Taala dengan adab yang sangat tinggi pada masa yang sama. Anda tidak boleh bercakap tentang Allah Subhanahu Wa Taala atau bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala seperti anda bercakap pasal kawan anda dengan kawan anda. Allah, you tahu tak? Tidak. Ia tidak berfungsi seperti itu. Tidak. Kita sedang bercakap mengenai Allah Subhanahu Wa Taala ini. Anda tidak boleh melakukan macam itu. Walaupun kita mempunyai hubungan kasih dan cinta padanya, dan dia Subhanahu Wa Taala faham, dan dia Subhanahu Wa Taala mendengar, dan dia Subhanahu Wa Taala mengasihi. Tapi kita tidak boleh bersikap santai je macam itu dengan Allah Azza wa Jal. Dan juga sebaliknya, kita tidak begitu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kita tidak pernah rapat atau berteman dengan dia Subhanahu Wa Taala, bahawa kita tidak boleh membawa masalah kita kepadanya dan tidak pernah memohon dan meminta darinya. Tetapi kita harus tetap berterusan, berkomited bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak marah kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala tidak membenci kita. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghukum kita. Dunia ini bukan untuk anda dihukum. Apa sahaja yang anda dan saya lalui tidak akan pernah menjadi satu hukuman. Dengan melalui semuanya dalam kehidupan di dunia ini, anda dan saya akan mengekalkan, maintain Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim, dan timbangan kita akan jadi berat. Orang lain akan berfikir perbuatan kamu tak berharga lah. Kamu bukan seorang Muslim yang baik lah. Kamu tidak mempunyai janggut. Kamu tak pakai tudung. Kamu tidak melakukan ini. Kamu tak melakukan itu. Mereka akan senaraikan semua perkara yang tidak anda buat. Mereka tak tahu apa yang anda buat, tapi itu dengan Allah. Mereka tak tahu, mereka tak nampak betapa sukarnya untuk sebahagian daripada anda untuk buangkan tabiat alkohol. Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mengetahui itu. Mereka tak tahu. Yang mereka lihat hanyalah orang yang biasa minum dulu. Itu saja yang mereka dapat lihat. Mereka tidak dapat melihat pengorbanan yang anda telah buat, kesakitan yang anda lalui, kesukaran yang anda lalui untuk melepaskan diri dari dosa itu. Itu antara Allah Subhanahu Wa Taala dan kamu. Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mengetahui perkara itu, dan ia akan menjadi berat kelak pada hari penghakiman. Subhanallah.